Salam sejahtera. Saya nak tanya satu soalan. Jika Anda ialah ibu kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bagaimana perasaan Anda? Itu antara soalan netizen dalam ruangan komen dalam satu artikel di media sosial. Soalan itu cukup besar untuk dijawab. Lebih-lebih lagi, Ibu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, rupa-rupanya ketika Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melalui saat sukar selama 5 tahun, ketika ibunya di soal siasat sedang bertarung dengan penyakit kanser. Tapi ini komen Ibu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang pastinya akan menjadi igawan ngeri kepada musuh politik Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ada yang mengatakan bahawa perkara ini perlu dipelajari oleh beberapa orang veteran politik Malaysia. Anda tahu siapa orangnya? Tak nak sebutlah, Anda carilah siapa orang itu. Ibu Syed Saddiq kata dia maafkan orang yang menzalimi anaknya. Ini satu tindakan budaya ataupun satu tindakan yang perlu teladan yang perlu dicontohi. Di sebalik keputusan Mahkamah Rayuan yang melepas dan membebaskan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada sabitan salah dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit yang dikenakan terhadapnya, figura yang paling banyak menahan gelora perasaan adalah ibunya, Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz. Dalam kenyataan penuh syukur dan keinsafan, Sharifah Mahani menzahirkan penghargaan kepada semua yang setia menyokong anaknya selama sepanjang 5 tahun prosiding kes itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya kongsikan kepada anda semua, ini ialah terapi imun transfer factor for life. Transfer factor ini ialah peningkat imun, terapi imun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Dengan peningkatan daya imun badan, kita kuat melawan penyakit dari dalam dan dari luar. Secara umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh melawan penyakit, apa jenis sekalipun penyakit. Karena harus kita ingat, yang membuatkan kita mampu melawan penyakit tersebut adalah kekuatan imun tubuh badan kita. Produk ini produk yang halal. Produk ini diluluskan oleh KKM dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Sila hubungi nombor yang tertera untuk mendapatkan keterangan dan ingat, jangan tangguh-tangguh, mencegah lebih baik daripada mengubati. Baiklah saudara-saudara sekalian, dalam kenyataan penuh syukur itu, ibu kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman setia dalam menyokong anaknya. Menurut Sharifah Mahani, sebagai seorang ibu, dia mengakui 5 tahun itu bukan tempoh yang pendek. Sebaliknya, ia dilalui penuh cabaran, tekanan dan keresahan, terutama apabila melihat anak sendiri dizalimi dan dipinggirkan semata-mata kerana pendirian politiknya. Kadang-kadang sebagai ibu, hati ini berdetak kencang. Ada kalanya terdetik untuk berkata kepadanya, "Cukuplah, jangan teruskan. Janganlah terlibat dalam politik lagi kerana keadaannya terlalu sukar. Ramai yang tidak mahu bekerja sama," kata beliau. Namun, Sharifah Mahani berkata dia tetap reda dan percaya bahawa perjuangan anaknya bukan untuk kepentingan diri, tetapi demi rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya bersyukur kerana dikelilingi insan-insan yang menyayanginya. Semangatnya begitu kuat untuk rakyat dan untuk Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama, katanya. Terdahulu, Syed Saddiq yang hadir bersama pada sidang media itu berkata, sepanjang 5 tahun prosiding kes itu, ibu bapanya tidak terkecuali di soal siasat. Ibu ayah masuk keluar di soal siasat. Saya sebagai anak rasa begitu bersalah kerana tekanan sampai ibu menghidap penyakit kanser lagi sekali, katanya. Mengulas lanjut, Sharifah Mahani memberi peringatan bahawa setiap perbuatan zalim pasti ada balasannya. Bagi mereka yang menganiaya anak saya berdoa agar Allah memberikan mereka hidayah. Hidup ini sementara, bukan untuk selama-lamanya, kata beliau. Janganlah kita aniaya orang lain
Kerana balasannya bukan hanya di akhirat tetapi boleh datang di dunia ini juga, katanya. Kita semua sayangkan anak saya. Kami semua sayangkan anak saya, katanya. Beliau dididik untuk sentiasa bekerja sama dan tidak menimbulkan masalah kepada sesiapa. Saya memilih untuk memaafkan mereka atas segala penganiayaan yang dilakukan terhadap anak saya, katanya. Dia juga turut menitipkan harapan dan doa agar perjuangan Syed Saddiq terus diberkati. Mahkamah Rayuan hari ini melepas dan membebaskan bekas Presiden muda itu daripada 4 pertuduhan bersubhat, melakukan pecah amanah jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana pemuda bersatu armada. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Ahmad Zaidi Ibrahim sebulat suara memutuskan bekas menteri itu tidak bersalah sekaligus menerima rayuannya terhadap sabitan dan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit yang diputuskan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 November 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjadi persoalan petang ini ialah, adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan dedahkan siapa yang menganiaya beliau dalam kes penyelewengan yang baru-baru ini beliau telah dibebaskan sebentar tadi. Ada netizen sebenarnya yang bertanya, siapa sebenarnya yang aniaya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sehingga beliau terpaksa selama 5 tahun berperang di mahkamah. Selepas 5 tahun, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendapat kebenaran, mendapat kemenangan dalam perjuangan. Beliau dilepaskan dan tidak bersalah. Jadi, kalau begitu, ada yang tertanya, siapa yang bertanggung jawab menyebabkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa di mahkamah? Adakah kerana tindakan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam bidang politik menarik sokongan kepada beberapa insiden menarik sokongan menyebabkan beliau terjerumus dalam masalah besar tersebut? Tapi hari ini kebenaran akhirnya menang. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dibebaskan. Kita nak tunggu sebenarnya apa komen Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ataupun apa respon. Adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan mendedahkan nama-nama yang bertanggung jawab menyebabkan beliau didakwa? Hari ini kita bermula daripada laporan tentang komen Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Barulah kita lihat pula apa komen daripada ibu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sendiri terhadap kes ini. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata beliau bersyukur akhirnya dapat membersihkan nama beliau. Ada yang kata pendakwaan gagal di dalam kes ini. Dan ada juga yang kata inilah yang ditunggu-tunggu. Adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan kembali semula sebagai Presiden Parti Muda selepas beliau dibebaskan? Ini pasti menjadi buah mulut dan juga menjadi satu polemik politik baru di Malaysia. Tapi sebelum saya teruskan ulasan kali ini, izinkan saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Dengan Transfer Factor for Life, terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita melawan penyakit di dalam tubuh badan kita sehingga kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini bukan ubat. Transfer Factor ini bukan ubat, tetapi ini ialah terapi imun yang membantu meningkatkan imun badan kita. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia dan dia juga adalah produk yang halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, WhatsApp. Saudara, Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyifatkan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini melepas dan membebaskannya atas 4 pertuduhan membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada merupakan satu kemenangan besar buatnya. Dalam sidang media penuh emosi di perkarangan Istana Kehakiman, Syed Saddiq melahirkan rasa bersyukur terhadap keputusan panel hakim
yang telah membersihkan namanya setelah 5 tahun prosiding berlangsung. Sejujurnya saya berharap bahwa apa saya lalui tidak akan dilalui mana-mana musuh politik saya, kata beliau lagi. Saya tidak berdendam pada masa depan. Saya perlu ucapkan terima kasih kepada barisan peguam. Ini bukan setakat memenangi kes di mahkamah, tetapi dari awal berada di pihak yang benar, katanya. Terdahulu, Mahkamah Rayuan hari ini melepas dan membebaskan bekas Menteri Belia dan Sukan itu daripada sabitan dan hukuman kerana bersubahat melakukan pecah amanah jenayah. 5 tahun lalu sangat sukar, kata Syed Saddiq. Saya ingat semula detik ibu ayah saya disoal siasat, sedangkan ibu ketika itu sedang melawan kanser yang telah berulang. Saya juga menolak pelbagai tawaran demi membersihkan nama saya di mahkamah, kerana saya percaya institusi kehakiman ialah benteng terakhir untuk rakyat yang teraniaya. Syed Saddiq berkata dia kekal mempertahankan integriti dan mengulangi komitmennya untuk terus mengabdikan diri kepada rakyat dan negara. Saya tidak menyesal langsung memilih jalan ini. Saya akan terus berkhidmat demi Malaysia yang saya sayangi melebihi hidup saya sendiri, tegasnya lagi. Saudara-saudara sekalian, jelasnya keputusan itu membuktikan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap anak guamnya. Pertama, kata peguam Syed Saddiq, tiada prima facie terhadap kes ini. Kedua, yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi tidak menghargai pembelaan yang dikemukakan oleh Syed Saddiq, namun Mahkamah Rayuan telah menerima dan menghargai hujahan yang dikemukakan oleh pihak kami, katanya. Tambahnya, keputusan Mahkamah Rayuan juga mendedahkan tiada bukti niat tidak jujur oleh anak guamnya seperti didakwa. Pertuduhan pertama mahkamah memaklumkan bahawa tiada bukti niat tidak jujur oleh anak guam kami terhadap uang 1 juta ringgit yang sebenarnya untuk kegunaan program parti politik. Malah tiada 1 sen pun masuk ke poket anak guam kami. Pertuduhan kedua pula membuktikan wang terbabit adalah milik anak guam kami dan bukannya sesiapa. Jadi, tiada isu penyelewengan jenayah. Disebabkan pertuduhan kedua gagal, maka pertuduhan berkaitan juga tidak boleh diteruskan, katanya. Sebelum ini, Syed Saddiq memfailkan rayuan bagi mengedepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sabitan serta denda 10 juta ringgit yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas 4 pertuduhan berkenan. Dia didakwa bersubahat dengan bekas penolong bendahari armada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dibebaskan oleh mahkamah, ini yang tiba-tiba berlaku kepada beliau. Pendakwaan akan rayu keputusan kes Syed Saddiq. Wow, ini satu berita yang pastinya bukan saja menjadi isu hangat, tetapi juga menjadi satu cabaran baru kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Walaupun beliau telah berjaya membebaskan diri daripada hukuman penjara dan sebatan serta denda, namun itu belum berakhir. Sistem undang-undang di Malaysia tidak hanya sekadar sampai di Mahkamah Rayuan. Ada satu lagi mahkamah tinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan, yang masih boleh menimbang tara adakah beliau, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bakal dipenjarakan ataupun akan kekal bebas. Hari ini pendakwaan akan rayu keputusan kes Syed Saddiq. Pihak pendakwaan akan membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan susulan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini yang melepaskan dan membebaskan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada sabitan salah dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit yang dikenakan terhadapnya sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika diminta mengulas mengenai perkara tersebut. Kata Azam Baki, saya telah dimaklumkan oleh pendakwa raya bahawa mereka akan membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya hari ini.
Saudara, saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun transeffective whole life. Terapi imun ini membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit atau kita tak dapat sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah atau imun badan kita yang bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita menjadi kuat untuk melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita, untuk menjadikan kita sembuh daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan. Ingat, Transofecta ini terapi imun, bukan ubat. Terapi imun ini diiktiraf oleh seluruh doktor di seluruh dunia dan mendapat kelulusan KKM serta halal. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu sampai sudah menyesal baru Anda buat sesuatu. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Kata Azam Baki, beliau telah dimaklumkan oleh pendakwa raya bahawa mereka akan membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Terdahulu, Mahkamah Rayuan hari ini sebulat suara membebaskan Syed Saddiq Syed Abdurrahman daripada semua sabitan dan hukuman melibatkan 4 pertuduhan berkaitan pecah amanah jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram, membabitkan dana pemuda bersatu armada. Keputusan itu dibuat sebulat suara oleh panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ahmad Zaidi Ibrahim bersama Azman Abdullah dan Nurin Badarudin. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 November 2023 mensabitkan kesalahan bekas Menteri Belia dan Sukan itu dan menjatuhkannya hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit. Sementara itu, Azam Baki ketika ditanya sama ada dia kecewa dengan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini, dia menegaskan bahawa dia tidak mempunyai sentimen peribadi dengan sesiapa dalam menjalankan tugas. Kata Azam Baki, saya tiada isu personal dengan sesiapa. Saya tak ada kecewa atau suka dalam menyiasat apa-apa kes. Wow. Beginilah yang sepatutnya yang kita nak dengar. Tiada campur tangan, tiada sentimen peribadi, tiada suka atau tiada kecewa. Jalankan tugas mengikut tanggungjawab. Bukannya pilih-pilih bulu. Inilah yang kita mahu. Patutnya semua orang pun bekerja seperti Azam Baki. Rupa-rupanya inilah sebabnya ramai orang yang mahu Azam Baki dikekalkan. Tapi ada juga sebilangan yang mahu Azam Baki tidak diteruskan jawatan atau kontraknya. Rupa-rupanya mereka takut dengan Azam Baki kerana tindakan Azam Baki yang tegas. Anwar Ibrahim sudah memberitahu dia meneruskan kontrak Azam Baki kerana integriti dan ketekalan Azam Baki dalam menjalankan tugas beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.